tiba-tiba orang yang tak puas hati dengan dia tembak ke apa, dalam tembak menembak apa, mereka sedar benda tu. Mereka diberi khutbah tu setiap hari. Tapi orang macam kita relax, kita katakan macam saya belaan duduk ngajar kat editi, kadang ngajar kat sekolah, banyak kat pejabat. Alah best ni aku aircon. Walau-walau aku letih selama 9 sampai pukul 5.30 habis. Settle kerja aku, balik tidur kan. Semalam balik rumah tak sempat sampai rumah, duduk sampai kat share kat kawasan Damansara, aku taklah tidur working. Tak boleh rasa kalau jalan kat accident ni menunjukkan lemahnya manusia. Jadi menunjukkan patutnya kita sentiasa kata tazkirah ini sentiasa. Jangan kita fikir betul ke kiamat akan berlaku. Itu kita tak tahu. Kalau kita tak beriman, kita tak tahu, kita tak rasa macam mungkin tak kot. Tapi kiamat kecil confirm. Tu confirm. Sebab tu orang Arab Quraisy tak berselisih pun tentang mereka akan mati. Yang mereka berselisih adalah adakah akan dibangkitkan. Dulu orang yang berkenalan dengan saya, agak rapat juga dengan saya juga, dia nyatakan kepada saya dia nak murtad. Sebab dia kata apa yang dibaca dalam Quran ni soalnya betul ke nanti akan ada azab. Betul tak? Dia kata what if, dia kata kat saya, dia guna logik kan. Saya pun jawab balik, saya tak guna Quran, saya guna logik juga. Walaupun sepatutnya kita guna Quran, tapi dia tak nak terima Quran, so kita guna logik. Dia kata what if kalau tiba bangkit tak ada pun azab neraka, semua syurga tak ada, tak bangkit-bangkit kata. Cakap if kan, kalau dibangkitkan pun tak ada, okey. Betul, saya pula tanya dia what if, saya pula tanya dia what if bangkit betul-betul ada, problem. Bukan kita of course sebagai orang Islam tak boleh langsung terdetik macam tu, tapi kita nak cakap dengan dia, betul dia fikir balik. Alhamdulillah dia okey, sekarang pun okey, saya bagi dia Malaysia rumah lihan semua dia suka. Sebab dia tak suka dengan Malaysia nya. Ada jenis orang ni manusia dia suka lain punya. Kenapa kita layan dia punya minat dia. Kadang-kadang dia mungkin tak boleh dengan ustaz kita, mungkin lebih American ke apa, bagi dia dengar, asalkan dia boleh dengar. So saya kata dia what if benda tu ada, sebenarnya benda tu kalau tak ada tak ada masalah. Apa we have nothing to lose. Sebab apa, kita bahagia apa ikut Islam, tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah kalau benda tu betul tak ada, problem besar. Walaupun kita sebagai orang Islam kita yakin, tapi kita cuma nak bercakap dengan dia, bercakap dengan orang yang memang telah mula hilang tu ya keyakinan. Sebab dia lihat kepada orang yang amal Islam pun, orang yang baca Quran pun macam orang yang berputus asa, dia kata dia lebih confident daripada orang-orang ni. Itu masalahnya, sebab dia melihat kepada orang di sekeliling. Sebab tidak seperti sahabat dia beruntung, dia ada orang seperti Muhammad SAW, dia ada orang seperti Rasulullah cerita apa dalam Quran, itulah dia. Saya cerita daripada Quran, sebahagian daripada Quran yang saya cerita bukan saya. Sebab saya adalah orang yang sedang cuba juga berubah menjadi lebih baik. Satu je yang betul, yang mungkin betul kat dalam Quran, atau gelincir selalu naik, itu je lah kot. Yang Nabi kata apa, bila buat salah susuli kejahatan kamu dengan kebaikan, itulah yang saya boleh buat, itu je lah kot yang sama. Yang lain kita sangatlah jauh daripada apa yang Quran, tapi namun kita cuba untuk pergi kepada lebih baik. So mereka ni berkata sebab mereka tak nampak manusia ni dia perlukan satu benda yang material. Sebab tu kita Kaabah pun tadi kita kata Kaabah Allah buat dekat Kaabah rumah tu supaya kita nampak. Kalau tak, kita tak ada arah tujuan, bukan kita nak sembah pun tak ada. Kalau Kaabah tu hilang tak ada masalah, tak carinya. Mana cerita ombak, cerita Siam dulu dia cari patung Buddha dia, jauh dia pergi cari. Kita hilang Kaabah buat baru, buat cantik lagi. Tapi tak ada masalah. Jadi bila dia kata sini dia tak nampak. Sebab tu Dajjal yang dia datang, dia bawa benda material. Apa dia bawa? Dia bawa hujan. Nampak? Betul ni. Nampak? Lepas tu dia keluar khazanah keluar. Dia panggil khazanah keluar. Keluarnya harta ni keluar daripada tanah keluar. Dia pergi ajak orang orang ada kambing semua, ajak ikut dia, orang tu tak nak ikut dia, dia keluar, kambing tu mati, semua kuah kering. Materials, everything become life. Sebab tu saya kata menjadi bukan bukti benar. Itu kena tanam betul-betul. Kita kata kalau saya buat ni jadi Ustaz, jadi, betul jadi. Ya, sihir pun jadi. Sihir jadi dengan izin Allah, bukan sentiasa jadi biiznillah. Tapi dia bukan bukti mengatakan bahawa benda tu benar.
Dajjal bawa benda yang sangat ajaib sampai ulama bincang kenapa Allah benarkan satu makhluk yang macam ni punya hebat ni sampai rosak habis iman manusia. Habis rosak. Tu Allah kata Allah uji manusia. Dan zaman mungkin kita tak ada. Zaman tu zaman yang penuh fitnah. Sebenarnya Dajjal tak buat banyak sangat kerja dia. Apa Dajjal tak buat? Kenapa saya kata Dajjal tak buat kerja banyak? Dajjal cuma eksploitasi otak manusia yang memang material, suka kepada harta, percayakan benda-benda yang pelik, percayakan benda-benda khurafat. Dajjal cuma exploit potential yang telah ada pun. Tu je. Okey, ini nak tengok kalimah Allah. Barangkali dia buat, nak tengok saya dalam sujud, tak boleh, tak ada hal. Nak tengok harta keluar. Yang betul lah hadis, bila dia tumbuhkan tumbuhan, dia buat. Hebat lagi daripada Nabi Isa AS. Nabi Isa AS bila turun nanti tak ada mukjizat keluar pun. Dia turun sebagai untuk lawan Dajjal. Sekejap dia lawan Dajjal. Senang dia. Dajuk Majud je yang jadi cerita lain ni. Tapi menunjukkan bahawa orang nak tengok kepada material. Nak tengok apa? Tadi awal malaikat mesti turun, ataupun Allah turun, Tuhan turun sendiri, ataupun at least bagi malaikat turun. Dia nak macam tu. Barulah. Sebab tu Islam dia tak nampak kegahan dia kalau tak ada benda yang magic. Dia mesti ada ustaz yang macam tahu sikit. Saya tahu jampi. Bukan kata salah, tapi mesti ada keupayaan macam tu baru dia lengkapkan. Tidak, tak, ustaz dia tak lengkap lagi. Ceritalah hadis sahih ke apa ke, ceritalah riwayat Ibnu Katsir apa. Tak, ilmu kamu tidak ada nilai selagi kamu tidak tahu benda-benda macam ni. Sebab tu untuk menepati juga saya pun pergilah seminar ruqyah agak belajarlah juga. Kata sekurang-kurangnya tahulah sikit-sikit. Kan? Kadang-kadang jiran-jiran minta kita bacakan doa semua, tahu kita mengaji semua sebab anak tak tidur malam. Anak saya hari-hari tak tidur malam. Pagi tadi pukul 4.30 dia tengok Paw Patrol. Macam mana aku nak doa hantar anak tu? Itu yang berlaku kan. So dan mereka orang kafir berkata, bilakah janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang yang benar? Tunjuk. Nampak sampai dalam riwayat dia kata nak tengok, biarlah minta, ya Allah Tuhan, Nabi Muhammad kau minta supaya langit tu jatuh kepada kami macam ketulan batu-batu jatuh tak kepala. Pak. Kita kalau boleh tak nak jatuh, dia nak jatuh. Dia cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah yang ini mereka kata kepada Muhammad dan Rasulullah, yang ini Allah yang jawab. Maksudnya Allah tak kata pun kul. Allah tak kata kepada Nabi kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah tak kata pun, Allah jawab sendiri. Allah jawab sendiri. Selalu Allah kata apa? Kul ya Muhammad, bagi tahu kat mereka. Kalau apa tak, yang ni Allah kata apa? Allah jawab terus. Kenapa Allah jawab terus? Baru maksudnya benda tu akan terus berlaku. Kita rasa lama, tapi kita ingat tak sebenarnya berapa lama kita hidup? Sekejap lah. Dalam rahim mak memang tak ingat lah. Siapa ingat pengalaman dia dalam tu? Saya tak ingat pengalaman saya. Keluar pun saya tak ingat. Itu pun rahmat Allah. Kalau ingat ngeri. Saya anak pertama tak tengok keluar, sebab anak kedua tengok. Wow. Mula-mula saya okey. Saya tak hitam apa. Saya dah tengok darah pun tak ada hal. Saya ini saya tak tengok darah okey. Tapi bila dia menjerit tu, wah, tu bila saya aku rasa tak hitam kan. Dia kecil je dia keluar, tapi dia punya suara sangat kuat. Kata ya Allah, hebatnya Allah SWT jadikan manusia kan. Lepas tu bila tengok dia dah besar sekarang kan, dia dah boleh pukul saya. Oh, dulu aku rasa aku boleh picit kau. Macam tu ni hebat ya Allah SWT. Jadi macam tu je. So Allah dah kata apa, kalau macam itu pun kita tak mampu nak tengok. Kata Allah kata ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan takhuzuhum wa hum yahissimun. Kata Allah SWT, Allah berfirman, mereka hanya, tidaklah, sebenarnya kalau direct translation dia, ma tu tidaklah, yang zuruna, mereka menunggu, kecuali satu sahaja jeritan. Dia pakai fi'il mudhari kan. Fi'il mudhari itu mereka sentiasa tertunggu-tunggu. Yang zuruna, kita tanzuru tu kamu tunggu kan. Yang zuruna maksudnya tidaklah mereka menunggu, ataupun apa yang mereka tunggu. Sebab ma tu boleh pakai dua makna, sama ada tidak ataupun apa. Apa yang mereka tunggu ataupun tidaklah mereka tunggu, melainkan sayhah, satu jeritan, satu pekikan. Hadis tafsir sebagai apa? Sangkakala lah, tiupan sangkakala tu. Bagaimana? Allah A'lam. Tapi sekali
sekali sahaja dia call, dia panggil sahaja, tak khuzuhum wa hum yahisimun, dan sedang ketika itu mereka sedang bertengkar. Apa maksud bertengkar? Mereka sedang berselisih. Betul ke kiamat datang tak datang? Dia fikir macam tak ada je, apa tak ada, boom, jadi. Just split second saja. Sebab apa? Bila kita dengar lama dah, daripada zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ni, lama dah. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 500 tahun lebih kurang, tak kiamat lagi. Sebab kita lihat kepada ukuran waktu manusia biasa, tapi di sisi Allah sangat-sangat dekat. Kata saya rasa tanda-tanda kecil kiamat semua dah habis dah kot. Yang Allah kata, yang Allah, yang Nabi sebut, tanda besar belum lagi lah. Saya harap saya tak ada zaman tu, sebab kita tak mampu kan untuk hadapi. Jangan minta benda-benda yang pelik. Kadang-kadang kita minta, aku nak tengok kiamat, aku nak tengok tak. Jangan minta lah. Ya Allah, uji aku kuat sikit, nak tengok nak tough ke tak tough ke. Jangan. Kita dengan Allah Ta'ala tak rendahkanlah sayap kita ni serendah-rendah yang dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak mampu sebenarnya. Ya Allah, aku banyak dosa. Yes, aku tahu aku banyak dosa, tapi aku tak mampu nak hadapi semua ni. Masuk aku ke syurga. Tak syurga Firdaus. Tak layak tak layak. Macam kita pergi interview, saya banyak kali pergi interview, kita tanya bos kita, tanya bakal bos kita tanya, layak tu nak kerja sini? Tak tahu, tak layak kot. Agak-agak dapat. Kita dengan Allah kata, ya Allah kan nak bagi, tak nak bagi tak apa. Tak boleh. Ya Allah, minta direct syurga Firdaus. Ya Allah, syurga Firdaus. Angan-angan dia besar, dia tinggi. Kita anak say A's kan. Kita pun kalau boleh, bukan kalau boleh, memang nak syurga kita memang ada yang A punya, yang paling tinggi. So mereka hanya tunggu satu terakan yang akan binasakan mereka, wahum yahisimun, dan mereka sedang bertengkar. Mereka masih lagi fikir ada ke tak ada, ada ke tak ada. Ketika mereka sedang sibuk fikir benda itu, Allah dah jalankan kerja dia. Makhluk-makhluk telah diperintahkan untuk memusnahkan dia. Lagi Allah kata apa lagi? Bukan setakat mereka sedang bertengkar macam semalam kita cerita mengenai keadaan kaum itu nak sempat nak bertaubat pun tak sempat dah. Sebab apa tak sempat bertaubat? Sebab Allah datangkan satu pekikan sahaja. Semua terus bergelempangan mati dalam keadaan yang memang sekarang Yahmidun tu apa? Keadaan sebelum tu mereka sihat. Kadang-kadang ada kan orang yang sakit dengan jantung, tak ada sakit apa pun tak ada, lah doktor diagnosis jantung gagal berfungsi je lah. Sebab apa? Dia kata sakit jantung, sebenarnya bukan sakit jantung pun. Maksudnya jantung dia gagal fungsi je. Bila dia mati maksud gagal berfungsi je. Tapi dia akan kata heart attack lah. Dia akan kata heart attack je macam mana pun. Sebab apa pun semua orang akan, jantung dia akan berfungsi. Of course ada orang akan dikena serangan jantung, tapi apa pun macam mana sihat, macam mana pun orang kata orang kurus semua senang tak kena penyakit. Iyalah tu, kadang-kadang orang kurus lagi bahaya, sebab dia ingat dia macam okey je, dia makan banyak, kolesterol apa tersumbat kau punya jantung, macam-macam ni, darah tinggi pun naik, dia tak sedar. Dan itulah maksud Allah tu, yang hidup tu dalam keadaan sihat, tiba-tiba habis. Pekik saya tak tahu pekik macam mana kan. Kita duk bayang tengok cerita X-Men kan, Banshee tu. Tapi menunjukkan bahawa Sonic ni dalam sekarang pun, ilmu orang sekarang pun dia cerita juga pasal Sonic ni kan. The powerful of Sonic tu. Orang guna pun benda tu. Jadi tak tahu macam mana, Allah saja yang tahu. Tapi Allah kata dalam ayat 50 ni, Allah kata fala yastati'una tawsiyah wala ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tak mampu membuat satu wasiat pun, dan mereka tak juga dapat kembali kepada keluarganya. Bila Allah datangkan azab ataupun Allah datangkan kiamat kelak, tak sempat nak terfikir pun, tengah bergaduh, tengah sibuk ke apa, tak sempat nak buat wasiat pun, nak bagi tahu jaga anak baik-baik, tak sempat, tak ataupun cakap ikutlah semayang lah apa semua, tak sempat nak bagi wasiat pun. Wasiat kan susah nak bagi sekejap. Selain Allah kata dalam Quran, jika kamu rasa hendak didatangi sekali maut, tak datang ke rasa maut tu, boleh buat wasiat. Patutnya manusia ni bila dia dekat nak mati, dia boleh rasa lah. Bukanlah dia kata confirm mati lah. Kalau dia mati normal, biasanya dia rasa lah, macam aku badan dah tak lagat dah ni. Kadang-kadang ada sahabat dia buat wasiat,
sebelum dia rasa dia nak mati dah, dia nak buat wasiat, dia nak bagi kat orang miskin pun Nabi tak bagi. Nabi bagi sedikit sahaja. Sebab apa? Dia ada anak perempuan untuk supaya biarlah Nabi kata biarlah aku lebih suka dia ada harta daripada meminta-minta kepada orang lain. Tapi akhirnya dia tak mati pun. Rasulullah hidup pun. Kadang-kadang sahabat ni dia manja dengan Rasul. Nak mati aku. Mungkin macam tu, kata saya exaggerate. Sambil Nabi layan. Mana tahu betul-betul. Tapi Nabi mesti bagi kata-kata yang positif, dan ternyata dia hidup. Dan banyak juga macam ada dalam sirah juga. Kadang-kadang tengok sahabat dengan sahabat pun kelakar kan. Ada sahabat dia, tak ingat nama sahabat dia nak wafat dah. Nampak cara wafat, orang siap alihkan dia ke arah kiblat lagi macam tu. Macam nak semayangkan jenazah macam tu kan. Bila dia nasihat dia bangun, siapa alih aku kata alih. Macam tu sekali. Ini juga bahawa mereka ni seorang yang sentiasa sedia menghadapi kematian. Dan it is not a sensitive issue. Kalau kita dia bergaduh lah, kau ni apa ingat aku nak mati ke, baca Yasin ke, baca doa aku nak tak. Bukan. Dia ada satu riwayat, walaupun ada yang mengatakan daif, ada juga yang mengatakan sahih, ada boleh diterima riwayat tu, kata bacalah apa tu Yasin kepada orang yang hampir mati. Jadi bersisih ulama, ada yang kata daif, ada yang kata sahih, dan ada yang kata bahawa ada yang kata hampir mati, ataupun ada yang kata dah mati. So berselisih. Benarnya saya tak tahu, wallahu a'lam, saya bukan orang yang pakar ilmu hadis ke apa, sama ada dia sahih atau dhaif. Tapi saya rasa yang saya lebih selesa lah orang mati. Bagi saya ramai sekarang orang mati. Ramai. Apa yang mati kita sendiri, kadang-kadang hati kita mati. So bacalah Yasin kepada orang yang hampir mati ni, supaya hati dia hidup. Itulah maksud saya. Quran ni biarlah kita baca supaya apa? Supaya hidup kita ni, supaya hati kita ni kembali hidup. Kita perlu kepada supply. Badan kita perlu oksigen, makanan. Badan kita juga fizik, kita metafizik, kita punya rohani perlukan kepada makanan juga. Makanan kita adalah Al-Quran ni lah, supaya dia hidup balik. Kadang-kadang rasa nak malas, rasa nak putus asa je, kita baca balik Al-Quran dengan faham, supaya hati kita ni hidup kembali. Sehingga mereka tak mampu buat satu wasiat pun, dan mereka juga tak dapat kembali kepada keluarga. Ramai orang kata nanti Ramadan, nanti roh kembali, semua buat pelita 7 likur, semua tak ada. Tak datang balik dah. Once dia pergi, dia tidak akan kembali. Cuma yang dipersiap ulama, adakah dia datang dalam mimpi, tu perkara lain. Ada ulama buat kitab, semua yang buat arwah semua, dia kata boleh datang dalam mimpi. Itu perkara yang lain. Sebab Nabi Muhammad sendiri pun ada datang dalam mimpi semua, boleh datang dalam mimpi semua, itu perkara lain. Tetapi dari segi kehidupan di dunia, saya nyata dia datang, tak boleh datang. Sebab apa dia? Sebab dia minta dalam Quran, Allah kata tak boleh nak kembali. Even kadang-kadang tu orang kafir je. Tak. Dalam riwayat dia cerita, dalam hadis cerita mengenai orang yang mati syahid pun, dia minta, Allah tanya nak apa lagi, dia kata tak ada, semua benda dah bagi dah. So Allah tanya lagi nak dia nak apa, lalas dia kata, mana Allah tanya, dia cakap, ya kami nak hidup balik di dunia. Untuk apa kami nak hidup? Supaya kami boleh berperang, terus berperang, dan kami mati, kami dapat nikmat, kami hidup balik, kami perang lagi. Sebab nikmat tu mati syahid ni. Dia kata macam tu. Dia orang kata, Allah kata tak boleh. Yang tu tak boleh. Tak boleh kembali dah. Itu sebagai dalil bahawa baik sama ada dia beriman atau dia bukan beriman, syahid ni dah tahap mukmin dah. Orang yang memang betul-betul syahid, sampai tak perlu dimandikan jenazah dia kan. Kalau syahid waktu zaman Nabi dia perang kan, tak perlu dimandikan dah. Memang betul-betul orang kata confirm syurga dah. Kalau Nabi kata confirm syurga, confirm dah. Tapi still dia tak boleh nak kembali ke muka Allah. Takkanlah yang ni Allah bagi, tak padan lah. So orang kata apa, tak mampu membuat satu wasiat dan tak dapat kembali. So kisah roh jahat ke apa tu tak ada. Itu rekaan, melainkan kalau ada betul jin je lah kot. Kemudian dia kata, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu tertiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar daripada kuburnya. Wallahu a'lam, saya juga bukan orang yang sempurna ilmu dia. Seolah-olah nak bagi tahu macam tadi tu, sebelum tiupan sangkakala tu, seolah tu ada dia yang warning tu, macam seolah-olah ada dua kan. Macam tadi dia kata apa, ada apa, pekikan. Kemudian ada tiupan sangkakala. Seolah-olah nak bagi tahu ada pantai dekat sini, seolah-olah adanya macam lepas tu dia tiup. Wallahu alam. Ataupun dia benda yang sama, saya tak tahu. Ilmu saya tak sampai ke situ.
kajian saya tak sampai lagi ke situ. Tapi yang kita tahu di sini Allah kata tertiuplah sangkakala, dan berdasarkan hadis ada berapa tiupan sangkakala? Ada dua. Walaupun ada yang berpandangan sampai 3, saya tak nak bincang pandangan tu, tapi yang biasa kita dengar ialah dua. Quran pun cerita dua. Pertama, waktu datangnya kiamat semuanya mati. Kedua, dibangkitkan kembali. Tertiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar. Dan boleh jadi juga yang ini Allah tengah cerita mengenai sangkakala yang pertama, kan? Satu tiakan ni satu sangkakala yang pertama, yang ini adalah sangkakala yang kedua. Sebab apa? Bila dah tertiup sangkakala, maka seketika itu mereka keluar daripada kubur. Wallahu a'lam. Nampak tadi pertama dia jadi kiamat kan? So first, tiupan pertama. Yang ini adalah tiupan yang kedua. Sebab kita tak tahu tiupan tu macam mana bunyi dia, pekikan ke macam mana ke, tak tahu. Wallahu a'lam. Kita tengok sampai alat muzik sekarang pun macam-macam bunyi kan. Trompet bunyi lain, ni bunyi lain. Right. So mereka keluar dari kubur, pergi ke mana? Ila rabbihim yasilun. Dahsyatnya kiamat sampai akan dicerita dalam Quran. Orang ni nafsi diri sendiri, mereka bawa diri, mereka lari daripada ahli keluarga mereka, berlainan dengan haiwan buas. Haiwan buas dicerita dalam Juzul Ammah tu, mereka akan berkumpul. Kita bayangkan burung kumpul dengan burung, dengan harimau, dengan ni semua, masing-masing tak makan masing-masing lah. Harimau tak sibuk nak makan kuda dan apa semua, boleh kumpul sama-sama. Sebab dia terkejut melihat kepada fenomena yang berlaku. Ada berlakunya air, panasan daripada air yang bergelegak, nampaknya awan yang retak seolah-olah ada pintu-pintu. Maka mereka sendiri pun berkeliaran lari, mereka seolah berkumpul. Binatang buas ni kumpul ramai-ramai. Jadi serentak berjalan macam tu. Macam kita tengok cerita Ice Age kan, tiba-tiba semua haiwan sekali nak berjalan kan, nak migrate. Mana ada haiwan harimau duduk mengajar sekali. Tapi itulah kiamat macam tu. Saya suka tengok cerita-cerita macam ni. Tapi kadang-kadang saya berfikir, satu orang yang membuat saya berubah bukan orang Islam. Satu guru yang sangat saya respect, nama dia Puan Devi. Saya ingat sampai sekarang, dia ajar saya sains. Dia buat tuition saya free. Dia paksa saya pergi lepas sekolah, dia paksa saya pergi jumpa dia dan berapa 2-3 orang lagi budak-budak yang sangat baik belajar dengan dia. Dan dia cakap, bila kita belajar buat tengok apa pun, tengok kartun ke apa, dia mesti fikir. Jangan kata tengok saja kosong. Ya, benda tu sampai sekarang saya bawa. Moga Allah bagi hidayah kat dia. Saya tak mampu, saya tak kenal dia, saya tak tahu dekat mana dah pun. Jadi masa tu saya bukan orang yang mengajar dan apa semua, tapi orang yang sangat baik. Dan berapa ramai juga orang-orang yang bangsa lain, macam seorang Puan Gunat juga, dia orang yang Indian, Hindu lah, tapi baik. Sebab orang kanan jaga kita betul. Memang cari kita. Asyik antara orang yang hampir kena datang ada kita punya sekolah kan, dia cari, bukan pergi sekolah pun, pergi makan sekejap pukul 10 kan, pukul 10 kan breakfast kan, break. So kita lagi pergi kedai makan, dia pergi jalan kaki, dia bawa rotan. Mana ada cikgu buat macam tu? Lepas tu dia bawa kadang-kadang dia bawa anjing dengan guard sekali, dia datang sekali, kita semua lari lah. Pukul dekat depan halayak ramai lah tu, lari, cicit lari. Tapi jadi orang lah, berjumpa orang menjadi orang. Dia antara orang yang ajar supaya tengok apa saja biar fikir. Jadi saya tengok apa pun saja kartun apa semasa, saya berfikir, lah, mana logik benda ni. Tapi itulah kiamat tu berlaku. Haiwan-haiwan yang akan berkumpul sama-sama masing, sebab terkejut. Beza dengan nature manusia akan melarikan. Sebab asal manusia suka berkelompok. Seolah-olah kiamat ni akan mengubah fitrah manusia dan fitrah haiwan. Berubah habis. Itu yang Allah nak tunjuk kepada kita. So terciuplah sangkakala, maka ketika itu mereka keluar daripada kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Baik, ada hadis Nabi SAW, inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ardu abadan, fihi yurakkabu yawmal qiyamati. Qalu ay azbin huwa ya Rasulullah? Qala ajbul zanab. Sesungguhnya pada manusia itu, kata Nabi, pada manusia itu terdapat satu tulang yang tak akan dimakan oleh bumi selama-lamanya. Tak akan reput dah,
takkan mati, takkan hilang dimakan zaman. Kalau kita tahu dalam kubur nanti akan mereput, tapi ada satu tulang yang tak akan mereput. Tak tahulah boleh nampak ke tidak. Ada orang cuba buat rajam macam tulang sulbi lah apa, wallahu a'lam. Dia kata dengannya akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ajbul zanab. Dia maksudnya ajbul zanab ni ditafsirkan sebagai tulang sulbi, tulang ekor orang kata. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jauh lah saya daripada segi medikal pun saya tak kerti, biologi apa semua ni, saya tak tahu nak bayangkan. Tapi cuma kita dapat bayangkan macam biji benih. Allah hidupkan biji benih. Kalau kita susah sangat, biji benih ni daripada sana ada program. Ada program-program yang mengatakan bahawa dia ada program dia nanti akan jadi manggis, nanti akan jadi daun, akan jadi tangkai. Begitulah tulang ni dia seolah-olah kalau kita kata dia macam chip yang dah ada program. Dari situ senang dia bagi Allah. Senang saja bagi Allah. Sebenarnya Allah tak perlukan ni, tapi Allah nak bagi manusia berfikir. Kalau Allah kata kat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad kata kat orang biasa, Allah boleh jadikan apa saja, kun fayakun, macam tu je. Orang susah nak terima. So Allah jadikan benda-benda macam ni supaya manusia senang nak faham. Jadi dulu mungkin kita susah nak faham, sekarang orang senang faham. Sekecil ini orang boleh letak maklumat. Lagi kecil daripada ni pun orang boleh letak maklumat. Dulu handphone kita besar. Handphone pertama saya tengok besar pun macam botol air. Sekarang kecil sekecilnya, dan satu chip kecilnya boleh simpan macam-macam 3 bilion berapa banyak lagi, berapa banyak maklumat dengan gambar, dengan video, tak apa saja, suara semua ada. Jadi apa sangat-sangat kita nak fikir dengan ni, Allah boleh buat. Asal kita pun daripada setitis air mani sahaja, tak ada masalah untuk kita fikir. Dan ini yang Allah jadikan. Allah nak tunjuk bahawa kalaulah manusia rasa hairan sangat macam mana Allah boleh buat manusia ni, ingat dulu Allah dah jadikan manusia daripada tiada. Ini senang. Bagi Allah sama saja. Bagi Allah sama. Tapi bagi manusia nak repair satu benda, nak repair kereta dengan nak buat kereta yang baru, ialah repair tu lagi senang lah. Sebab tu lah mahu orang repair balik. So Allah nak buat apa, Allah repair balik je apa yang dah ada. Semua maklumat semua dah ada lah, tinggal nak hidupkan balik je, kembali kepada asal. Allah tak buat baru, Allah kembalikan asal. Ma yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alita qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu khawda ibilihi fayas'aqu wa yas'aqu an-nas thumma yursilu Allahu aw qala yunzilu Allahu mataran ka'annahu attallu aw awzilu Nu'man Asyak, yang rawi ni syak lah, nanti saya cerita. Fatanbutu minhu ajsadun nas summa yunfakhu fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, kemudian ni dipendekkan lah, maksudnya kemudian ditiup sakakala, maka tidaklah seorang pun dengar ni kecuali menegang ni bahasa Indonesia dia ambil apa, dia tengok, dia pandang, menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi leher. Kalau kita tengok zirafah apa, dia tengok apa berlaku, dia akan pandang. Selalunya haiwan kan ni, itu haiwan dia punya nature macam tu kan. Ni manusia buat, dan angkat sisi lehernya macam nak tengok apa berlaku. So beliau Rasulullah SAW kata, orang pertama yang dengar dia adalah orang yang sedang membangun, iaitu dia tengah tampuk dengan tanah tu. Dia macam buat macam batu-batu tu, dia nak buat apa? Dia nak buat kubangan air, dia nak buat kolam lah bahasa kita apa, supaya unta dia dapat minum. Maksudnya apa? Ketika nak berlaku kiamat ni, orang-orang yang ingkar pada Allah dia tengah bersenang lenang, tengah apa, happy, tak macam tak ada, nothing. Zaman ni dah lepas lah kot, zaman Dajjal apa semua tu, everything getting to normal. Orang pun dah tinggal Kaabah, mungkin Kaabah pun dah tak ada apa semua. Semua tengah buat kerja biasa, tengah nak bagi unta ni minum, relax. Maksudnya datang dalam keadaan tak disangka-sangka. Lalu dia mati, dan manusia pun mati, tengah buat kerja. Kemudian dalam riwayat lain, saya tak bawa riwayat tu, tapi riwayat lain kata apa, orang tu tengah pergi shopping, dia tengah merentang kain. Ada orang tengah lain, mungkin di Tesco ke mana apa, tengah kiamat.
Ada orang tengah bagi tengah nak apa tak tuang air kat dia punya perigi macam ni. Kiamat datang. Ada orang tengah nak suap, dia beli KFC ke apa baru nak makan. Ya, kiamat datang. So dia datang dalam keadaan tak disangka-sangka. Bukan datang dalam keadaan tengah huru-hara apa tak. Tak. Hadis membayangkan dia datang dalam keadaan manusia tak terfikir pun kiamat akan datang. Tanda-tanda besar dah habis lah. Tanda yang Dajjal betul dah. Weh, tinggal matahari terbit dari barat ke, wallahu a'lam. Tapi lepas tu berlaku. Mungkin tak matahari terbit dari barat pun tanda-tanda juga. Mungkin wallahu a'lam. Saya tak tahu. Saya harap saya takkan ada, tapi saya nak tahu ke lepas tu lah. Cerita kat saya ke. Tapi ke mana-mana siapa nak pergi. So, kemudian Allah kirimkan atau Allah turunkan hujan seakan-akan seperti hujan rintik-rintik atau titisan. Perawi dia ragu sama ada titisan macam tu je ataupun turun banyak-banyak rintik-rintik. Dia tak pasti, dia dengar daripada Rasulullah, dia tak pasti. Tapi yang pasti akan ada air tu turun, lalu tumbuhlah darinya tubuh manusia. So Allah datangkan tadi kisah-kisah dalam surah Yasin ni, kisah-kisah tanam biji benih. Bukan nak cerita sangat pasal biji benih tu. Allah nak cerita itulah kita. Itulah manusia akan tumbuh balik daripada tanah tu, akan tumbuh balik, kemudian ditiupkan tiupan lain, maka tiba-tiba mereka bangkit. Maksud bila keluar ni semua akan keluar daripada kubur daripada tiup semua bangkit. Kemudian saya pendekkan yang hadis ni, saya ambil riwayat Muslim lah. Saya ambil sebab nak tunjuk betapa kita ni seperti tumbuhan. Kata Nabi, "Summa yanzilu minas sama'i ma." Allah telah turunkan daripada langit tu hujan atau air. Kemudian Nabi kata, "Fayan butuna." Dan lalu manusia ditumbuhkan kama yanbutu, seperti ditumbuhkan al-baqlu. Apa dia? Sayuran. Ini jelas. Yang tadi cuma bagi tahu tumbuh daripada tanah, yang ini jelas bagi tahu kita memang sayur. Sebiji macam sayur. So kita akan lahir balik. Macam mana bangun tak tahu lah, macam cerita Piramli kan, dia trompet keluar ni. Hantu Jepun kan. Tiup trompet yang tu tak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang penting biarkan berdiri tegak, kemudian akan menuju kepada Tuhan. Sama ada para masyar tu di sini di bumi juga atau diganti yang lain pun bersisir ulama. Ada kata di bumi juga, Allah kata ada kata digantikan dengan dunia yang baru, wallahu a'lam. Yang penting kita kembali jumpa Allah. Itu benda yang tak, sebab matahari kan, matahari yang baru kan. Jadi kita susah kita nak tahu, tapi semua yang antara benda-benda yang gaib Allah bayangkan kita sini supaya kita ada rasa gerun lah, ada rasa bersedia. Tempat kita ni, Nabi Muhammad SAW dia kata apa? Sesungguhnya kehidupan ni, riwayat Tirmizi, sesungguhnya kehidupan ni seperti mana seorang pengembara yang berjalan, kemudian dia berehat di bawah pokok, kemudian dia bangun dan dia berlalu pergi. Itulah kita sebenarnya pengembara yang sedang menggembara dari satu transit ke transit yang lain, daripada dunia kepada alam barzah, kemudian alam barzah ke akhirat, balik menuju kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu apa saja yang kita bawa kereta Allah suruh ingat kita, ingat dia. Munqalibun kan, apa, kepada engkau lah kami akan kembali. Bangun tidur pun alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. So kau bangkit, alhamdulillah segala puji Allah telah bangkit aku daripada mati. Kemudian kepada kau lah aku kembali juga. Semua Allah bawa kereta pun ingat Allah, bangun tidur pun ingat Allah, mati semua mati. Tu jago Indonesia tu asyik mati je kan. Hakikatnya apa? Orang yang bijak adalah bukan bijak apa sebenarnya, orang yang sentiasa dia mengingat kepada kematian. Sebab tu kita pergi kubur. Kita pergi kubur bukan sekadar nak selfie. Kita pergi kubur patutnya mengingat mati. Sepatutnya kalau kubur tu terlampau cantik, kita ingat fanfare nanti.
Tapi janganlah sampai tak terjaga, sampai seram pula. Tapi biarlah berpada-pada lah, kata kita tahu ni kubur, so mengingatkan kita. Sebab tu antara Nabi kata assalamu apa ahli kubur kan, ahli dar. So, nanti dan antara yang orang jarang, orang selalu cakap assalamu ahli kubur cukup sampai tu. Sebab orang tak nak sebut yang lepas tu. Lepas tu apa? Nanti aku akan menuti kalian. Yang tu kita tak sebut. Kita kata assalamu ahli kubur. Cukup tu je. Tapi kita tak sebut satu hari nanti aku akan menyusui. Tak, ini kita jarang sebut. Sebab apa? Selalu sebab kita tak hafal lah. Susah nak sebut kan. Tapi sebenarnya itulah yang Nabi ajar. Bukan sekadar bagi salam ke ahli kubur tu, tapi Nabi suruh peringatkan kita akan datang. Ini brother, sis, nanti aku dah datang. Sama juga, kita akan kembali kepada menuju Allah SWT. Soalan? Wallahu a'lam bissawab. Saya tak pasti. Tapi kalau ikut cerita tanah kubur, dia tak dengar, kita dengar. Ya. Wallahu a'lam, tak pasti. Sebab Nabi sendiri pernah menghina orang yang mati dalam perang Badar pun. Nabi pernah cakap. Tak pasti. Hadis sahih. Wallahualam. Tapi apa yang memang Nabi ajar, memang Nabi suruh bagi salam, dan Nabi suruh kita bagi tahu yang kita akan datang, sama ada untuk mengingat diri sendiri atau salam tu sendiri adalah sebagai doa. Wallahualam. Sebab kita salam adalah satu doa. Salam ahli kubur maksudnya tak semestinya kita cakap kepada dia directly. Salam ahli kubur mungkin kita kata apa? Kita berdoa kepada dia, wahai Allah, selamatkanlah kepada dia ni. Boleh jadi. Tapi kalau dia dengar lah. Tapi dia tak mampu nak buat apa-apa. Wallahualam, saya memang tak tahu yang dia boleh dengar tak dengar. Nanti tunggu saya dah sampai ni, saya call abang. Kalau saya pergi dulu. Ya, itu pun ada juga. Saya tak ingat yang mana sebab dia ada bercampur-campur. Ada yang tujuh siapa saya tak pasti. Yang saya pasti ada hadis yang Nabi suruh kita lama sikit duduk kat situ. Lama sikit dia untuk doa lah. Sebab dia sedang bukan, dan saya tak pasti sama ada malaikat akan lari ke apa semua, tak. Yang Nabi kata doalah kepada kawan kamu ni, sahabat kamu ni, sebab dia sedang menghadapi satu perkara yang agung. Maksudnya seolah-olah dia sedang di interview kat dalam tu. Wallahualam. Tapi tak ceritalah kata jangan duduk lama sikit supaya malaikat tak datang. Wallahualam, itu saya tak pasti. Kan ada kata duduk lama apa, jangan buat apa macam-macam ni dia. Tapi saya pasti memang Nabi suruh doa. Sama ada dengar tak dengar, saya tak tahu. Nanti saya dah sampai, nanti saya telefon bang. Ya, okey. Iaitu roh dia nampak. Itu pun ditafsirkan para ulama bukan sebab dia sakit. Kalau macam Dr. Asri semua dia tafsirkan begini, dia cakap roh tu bila dia nampak, jasad dia kan berpisah daripada badan. Apabila nampak, kalau kita buat dengan cara yang tak baik, bukan badan tu sakit, roh dia sakit. Sakit tu bukan daripada sakit hati lah. Sedih. Ada tafsiran macam tu. Dia sedih sebab apa? Dia kata macam Allah, macam ni je kau buat aku. Allah, keluarga aku bawa aku pergi, dah buat aku macam ni. Atau kita buka aib, Allah malu aku macam ni. Macam tu. Mungkin macam tu. Atau dia rasa sendiri, wallahualam. Tapi yang saya dengar daripada macam yang Dr. Asir cakap, itu dia penafsiran begitu. Sebab apa, memang roh tu akan terpisah daripada jasad. Nanti bila baru dia akan dikembalikan. Dibangkitkan sekali. Sebab tu sepakat ulama bahawa kita akan dibangkitkan kelak dia. So kita lupa pula saya kan. Korang yang saya tak. Kita akan dibangkitkan kembali, kemudian dengan roh dan jasad. Jasad. Sama ada dengar tak dengar, tak pasti. Saya tak tahu. Belum ada pengalaman. Penglihatan macam mana? Dia di sana. Tak tahu. Yang saya tahu dalam kubur dia akan dipaparkan. Kalau orang yang masuk syurga akan dipaparkan syurga, masuk neraka akan dipaparkan neraka. Dia ada yang diseksa. Ada yang rasa macam rasa tidur aman. Macam-macam ada. Benda yang gaib lah. Kalau orang disiksa mesti orang sakit. Tapi dalam ayat 52 dia cakap, mereka berkata, setelah kami
siapakah yang membangkit? Itu lagi saya akan sampaikan itu. Dia akan jadi perbincangan yang sangat ini. Terima kasih. Dalam buku yang saya bawa ni pun dia ada bincang dia. Itulah menjadi hujah bahawa tidak adanya seksa kubur. Itulah yang menjadi hujah setengah orang yang mengatakan tak ada seksa kubur. Sikit lagi saya akan sampai situ insya-Allah. Tak ada selepas ni. Okey ni. Alright. Ayat apa ni? Ayat 52. Okey, kata Allah seterusnya, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Kata mereka kata celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Inilah janjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Okey, sebahagian daripada orang mengambil ayat ini. Terima kasih Tuan. Memang betul. Memang ada orang pun dalam buku yang Tafsir Misbah ni pun dia sebut benda yang sama. Ada orang jadikan ayat ini sebagai dalil bahawa tidak adanya siksa kubur. Ni. Walaupun mungkin dalam Quran ada, dalam hadis confirm ada lah. Dalam kubur pun katakan, dalam Quran pun tidak ada bagi tahu ada satu kaum tapi Firaun tak ingat. Dia dah rasa di saat dia mati pun. Okey. Seolah-olah macam ni dia bangun dia kata apa? Ini janjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasul. Seolah-olah tak rasa sakit bila tidur dia kan. Okey, ada beberapa penafsiran yang saya dengar daripada Ustaz Syarif Abdul Rahman. Dia kata apa? Sebab kalau kita baca dalam hadis, antara ketika selepas pada tiupan yang pertama manusia akan mati. Okey. Sebelum tu manusia mati dan manusia mengalami siksa kubur ataupun keamanan. Masa macam masuk syurga tu, yang orang yang syahid dia seolah-olah berterbangan di bawah arasy orang dalam tembolok burung tu, dia seronoklah, roh dia bergembira, happy. Orang yang duduk dalam syurga dalam kubur tu dia rasa nikmat. Sebab tu ada kata saya hari ulama kata kalau siapa yang aman di kubur tu elok, maka dia akan aman kemudian hari. Tapi bila kita lihat betul kepada hadis, ada orang tanya kepada Abu Hurairah, selepas pada tiupan yang pertama tu manusia akan mati. Maksudnya apa? Seolah-olah bila manusia semua mati, orang yang berada di dalam alam roh tu pun mati, macam tertidur terus, padam, siksa semua terhentilah. Sebab kiamat dah berlaku. Sebab apa? Bila Allah bila tiupan kedua nanti dalam riwayat lain, Nabi bangun, Nabi nampak Musa dah bangun dah. Tapi Nabi seolah-olah semua akan bangun, seolah semua orang rasa dia tengah tidur. Itu tafsiran yang pertama. Maksudnya mereka mengalami siksaan kubur, tapi dahsyatnya kiamat tu sehingga kan semua terhenti. Habis terhenti, siksa kubur pun terhenti. Apa tu? Mereka mati semua secara roh, mereka semua mati. Kemudian nanti baru mereka akan dibangkitkan kembali. Seolah-olah ada break ketika itulah. Berarti kan ada satu masa yang tinggal Allah sahaja. Ya. Seolah-olah ada satu masa yang tinggal Allah saja. Seolah betul. Sebab mesti ada. Sebab Allahu awal, Allahu akhir. Kalau tidak, kalau masih ada lagi manusia, masih ada lah. Tak boleh tinggal satu pun. Walau roh sekalipun hilang dah sekejap. Dan ada tafsir lagi yang mengatakan bahawa yang kedua, sifat manusia itu memang begitu. Dia lupa. Walaupun dia dah disiksa tiba lepas dia dibangkit kembali, dia mati, roh dia pun mati, dia bangkit balik, dia lupa lah, aku hidup balik. Aku ingat tadi kan percikan kedua, patutnya semua dah mati. Lah, aku hidup balik. So itu daripada segi kepercayaan dia yang mengatakan bahawa benda ni takkan berlaku. So itulah menunjukkan bahawa bukan rasa tadi aku tidur. Tak. Maksud nak kata lah, lepas kena azab dah tidur dah, tiba-tiba bangkit balik. Ingat ke lepas percikan pertama tu dah habis dah? Ingat ke dah tak ada apa dah? Ingat ke dah stop dah? Tapi rupanya ada lagi. Ada dua tiupan. Allahu alam. Kenyataan yang sebenar itu semua tafsiran anggapan saya saja. Anggapan saya yang saya dengar daripada ustaz lain, saya dengar itu saja. Tapi semuanya wallahu alam. Sebab benda ni yang kata kita tak tahu apa lagi yang berada kat dalam sana. Tapi apapun yang sini Allah nak paparkan, dulu mereka tak percaya, apa yang mereka tak percaya tu dah berlaku.
mereka dah berlaku dah. So siapa bangkit kami daripada tempat tidur? Kadang-kadang manusia dia rasa dia satu tempat tu sekejap saja. Contoh bila mungkin memori dia dalam kubur pun tidak ada. Contoh kita tak heran benda ni. Kenapa dia tak rasa dia azab? Tak heran. Sebab kita sendiri tak rasa bila kita berada di dalam perut ibu. Kesusahan kita keluar daripada rahim ibu tu kita tak rasa. Tapi ada tak benda tu? Ada. Tidak merasai, tidak mengingati benda itu, tak semestinya benda itu tak berlaku. Kalaulah mereka ini tidak mengingati mereka pernah diseksa dalam azab kubur, itu tidak bermakna mereka tidak diazab, cuma dah lupa. Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Kita pun bawa dalam rahim ibu mana pernah ingat, seorang pun tak pernah ingat. Masa baby tak pernah ingat. Saya start ingat umur 2 tahun boleh lah kot. 2 tahun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh kot. 4 tahun 3 tahun. Saya ingat masa saya kecil-kecil 3 tahun ke 4 tahun boleh ingat sikit-sikit. Arwah moyang saya meninggal, lelaki tu meninggal, saya ingat saya pergi kubur. Mungkin kot kubur dia, tapi saya ingat saya pergi kubur. 5 tahun dah ingat dah. Saya patah tangan umur 5 tahun saya ingat. Tapi di sini orang boleh lupakan. Tapi apa nak cerita sini, mereka tak sangka bahawa hari yang dibangkitkan ni pasti. Berapa banyak lagi ayat yang kita baca sebelum ni, ayat-ayat lain, bahawa manusia cuba mendustakan bahawa hari kiamat ni akan datang, hari kebangkitan ni akan datang. Tapi mereka sendiri kata hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Sebab tu Allah panggil ibad tadi. Ayat sebelum dia kata hasratan alal ibad. Selalunya bila kata hamba ni hanya disebut oleh orang Islam, Allah kepada hamba yang dia sayang. Tapi Allah sendiri dalam surah Yasin, menarik surah Yasin, Allah kata rahmat. Allah sendiri seolah-olah macam kesal. Kita tak kata Allah kesal lah, tapi Allah kata hasratan alal ibad. Sedihnya kat makhluk aku ni, sedihnya kat hamba ni. Rahmat Allah. Sebab rahmat Allah mengatasi kemarahan. Allah kata, padan muka hamba-hamba aku sekalian. Allah kata, ya hasratan ala ibad. Sebab kalian ada potensi. Sebab tu mereka sendiri kata apa? Mereka terus kata, haza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Dia pun mengaku, oh Tuhan aku yang baik, janji aku benda ni lah. Bangkit. Tapi kata apa? Sesal. Ya wailana. Allah. Sesalnya kami, celakanya kami. Kenapalah tak dengar Ar-Rahman? Sebab tu surah Al-Mulk kan, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduh, kalaulah dulu kami, mereka kata kalau dulu kami nak dengar apa yang Rasul cakap, atau kami cuba fikir apa yang Nabi yang sampaikan, taklah kami dibakar oleh azab sa'ir, dengan azab yang menyala. Iaitu ini benda yang sama juga. Dia cakap inilah hadza, ini ma wa'adar rahman, janji Tuhan, janji Ar-Rahman, janji yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun. Terus dia cakap apa? Benarlah rasul-rasul. Tadi tak terima. Waktu Allah start ayat Quran, Allah kata apa? Allah pertahankan Quran, wahyu Allah, dan Allah pertahankan messenger, message and the messenger. Dua sekali. Kita bawa produk yang hebat, orang yang bawa produk yang hebat pun mesti hebat. Jual ubat rambut lebat, rambut mesti lebat. Jual ubat kurus, mesti kurus. Jadi chef mesti gemuk. Sebab apa? Sebab apa? Masak sedap. Mesti orang kata menggambarkan diri dia. Bawa produk yang hebat, kita pun mesti seperti mana yang Quran ajar, kena beramal, berakhlak seperti Al-Quran. Sebab tu orang zaman Nabi Muhammad beruntung sangat, 3 generasi tu mereka tengok Quran bergerak, living Quran. Mereka tengok Nabi. Kita susahlah sikit. Saya cakap bersederhana, saya pun makan banyak juga kan. Saya pun tidur banyak. Bila saya mengajar pun, kalau tengok kalau saya habislah. Jadi itu yang sepatutnya, yang membawa produk tu bagus, produk yang dibawa tu juga mesti bagus. Mesti balagul mubin. Sampai ke hati, yang disampaikan itu jelas. Tak boleh sampai saja Allah Akbar, takbir, kau pergi kat pokok, saya tidur. Ataupun sampai kan, saya cakap salah, sampai lah. Ibnu Katsir mengatakan dalam surah dalam ni, mengatakan bahawa bawa semua hadis orang tidur kan. Tak faham semua? Faham. Dia mesti balag, sampai ke hati, mubin, jelas.
So celakalah kami. Siapa yang bangkit kami daripada tempat tidur kami? Inilah janjikan Allah yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. So Allah kata sekali lagi, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Betul Terikan itu hanya sekali sahaja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Jadi semua, sama ada dia orang beriman atau orang tak beriman, semuanya akan dihadapkan kepada mahsyar. Dan di dalam hadis dikatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah keadaan orang di sana nanti? Mereka akan berjalan tanpa beralas kaki. Kita di sana akan berjalan tanpa alas kaki dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Aisyah bertanya radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, adakah setiap orang tidak akan melihat kepada yang lain? Sebab manusia biasanya keinginan mereka adalah melihat kepada yang lain. Tapi apabila di akhirat, walaupun mereka dalam keadaan tidak berpakaian pun, Rasulullah kata urusan mereka ketika itu sangat besar. Tak ada masalah. Kita dalam keadaan cemas, kereta kita rosak ke apa-apa, datanglah orang ajak kita pergi main game apa, tak nak layan kita. Sibuk. Aku dah hari ni